شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi yang dimuliakan, Ahli Jawatan Kuasa IQ Institut Ibn Qayyim, Ustaz-Ustaz, Tuan Guru, hadirin hadirat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat dipertemukan pada pagi ini. Ini kali kedua saya menjejakkan kaki di Ibnul Qayyim. Kali pertama saya datang waktu tahun 2006 sebagai peserta Convention Sunnah. Ini kali kedua dan saya dijemput untuk berucap di sini. Saya rasa agak gugup sebab Ibn Qayyim ni nama dia besar, sumbangan dia besar. Dan saya doakan supaya Ibn Qayyim terus melangkah memberikan ilmu pada masyarakat dan diganjari dengan pahala, yang mana pahala yang akan menjadikan penyelamat kita di hadapan Allah nanti. Tuan-tuan, Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata kepada anak murid dia, dia kata, ala uhaddithukum hadithan sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yuhaddithukum ahadun ba'di inna min asyrati as-sa'ah ay yurfa'al ilm wa yadhhar al-jahl wa yakthura syurbul khamr wa yakthura az-zina wa yaqilla ar-rijal wa takthura an-nisa hatta yakuna li 50 imra'ah al-qayyim al-wahid. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas ni merupakan khaddam Nabi. Bila Nabi wafat, dia berhijrah keluar daripada Madinah dan akhirnya dia duduk di Basrah. Dan dia meninggal dunia lewat Anas ni antara sahabat yang lewat meninggal. Kerana Nabi datang ke Madinah dia muda, umur dia 10 tahun lebih kurang. So dia ni meninggal lewat. Dia kata pada anak murid dia, dan nampak gaya hadis ni macam Anas cerita di akhir hayat. Sebab dia kata, ala uhaddithukum, mahu tak kamu, wahai anak murid aku semua, mahukah kamu untuk aku ceritakan kepada kamu tentang satu hadis yang aku dengar sendiri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana orang selepas aku ni, kalau aku meninggal, aku tak bagi tahu kepada kamu hadis ni, orang lepas aku tak dengar hadis ni. Kata Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda-tanda kiamat itu ialah apabila terangkatnya ilmu. Berleluasanya kejahilan. Ramainya orang minum arak. Banyaknya perlakuan zina. Berkurangnya lelaki, bertambahnya wanita, sehingga apabila 50 orang wanita itu diuruskan oleh seorang lelaki. Anas cerita daripada Nabi tentang tanda-tanda berlakunya kiamat. Tuan-tuan, sebelum saya nak syarah hadis ni, kita ahli sunnah wal jamaah
percaya bahawasanya sebelum berlakunya kiamat nanti ada tanda-tanda yang menunjukkan hampir akan berlaku kiamat. Walaupun Rashid Ridha dalam kitab dia Tafsirul Manar menolak hadis-hadis tanda kiamat secara umum, secara mutlak. Kerana dia kata hadis tanda kiamat ni bercanggah dengan Quran. Sebab Quran kata kiamat ni berlaku secara baghtah, secara tiba-tiba, orang tak sedar. Dia kata hadis tanda kiamat ni pada Rashid Ridha dhaif. Semuanya tak boleh, bercanggah dengan Quran, mungkar semua. Tapi majoriti ulama menerima, kerana sebahagian daripada hadis tanda kiamat ni mutawatir, seperti hadis Mahdi. Imam Mahdi, hadis tentang Imam Mahdi mutawatir. Baik. Kita ahli sunnah kita terima. Walaupun Quran mengatakan kiamat itu berlaku dalam keadaan tiba-tiba, baghtah, dalam keadaan orang tak sedar. Sebab tanda kiamat ni kadang-kadang dia berlaku orang pun tak sedar itu tanda kiamat. Kan? Anas kata Anas meriwayatkan daripada Nabi kata di antara tanda kiamat. Dan tuan-tuan, kita semua tahu hadis tanda kiamat ni Islam namakan dia sebagai ahadithul fitan, hadis fitnah. Kerana di akhir zaman nanti akan berlaku kekacauan, akan berlaku kerosakan, akan berlaku fasad, maksiat yang berleluasa. So kita kena tanya, kenapa Islam bagi sebelum kiamat ni ujian yang besar kepada orang yang hidup di zaman tu? Yang pertama kita katakan, kita kena tahu cara berinteraksi dengan hadis-hadis yang seperti ini, supaya kita tak salah faham. Yang pertama, fitan yang datang tu bukan disebabkan hanya semata-mata, dia bukan qadran jabarian, dia bukan satu benda yang Allah Ta'ala paksa sampai kita tak boleh nak ubah. Kita semua tahu di akhir zaman nanti akan muncul, akan banyak ilmu agama akan berkurangan, seperti hadis ini sebut. Yang Nabi sebut ilmu akan diangkat ni bukan ada orang faham, dia kata ilmu diangkat, lambat lagi lah Ustaz, kita berada di puncak ilmu. Ilmu sains berada di puncak. Hari ni orang yang dekat luar daripada Dewan IQ ni pun boleh ikut ceramah ni melalui live stream. Lambat lagi nak kiamat lah Ustaz. Kita berada bukan dalam kejahilan, kita berada dalam apa ni, suasana ilmu. Sampai orang pergi Mekah pun kita boleh cakap. Mentara dalam toilet pun kita boleh cakap dengan orang. Boleh angkat telefon. Sorry aku tak boleh jawab salam, aku dalam toilet ni. Tak. Nabi kata tanda kiamat diangkatnya ilmu ialah ilmu tentang agama. Ilmu tentang agama. Kenapa Allah Azza wa Jal menetapkan kepada kita sebelum berlakunya kiamat itu akan berlaku kerosakan, akan berlaku maksiat yang berleluasa? Bukan kerana Allah Ta'ala yang paksa, tak. Tapi kerana manusia yang memilih untuk hidup dalam keadaan itu. Manusia yang pilih untuk duduk dalam keadaan maksiat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Azza wa Jalla beri pada kita ini iman, beri pada kita perasaan dan jiwa untuk kita menilai sama ada kita nak jadi orang baik ataupun orang jahat. Tuhan tak paksa kita untuk jadi baik, Tuhan tak paksa kita untuk jadi jahat. Tetap Tuhan bagi kita pilihan, dan setiap pilihan itu Allah Ta'ala akan berikan balasan yang setimpal. Sebab tu dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala sebut, innallaha la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu fayaquluna hadha. Macam ayat tu? Lupa dah. Maknanya Allah Ta'ala tidak pernah malu untuk memberikan gambaran pada kita, walaupun hanya gambaran nyamuk. Tetapi orang yang beriman kata ini benar. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala.
Tetapi orang-orang kafir, mereka akan tanya, ni Tuhan nak apa dengan contoh ni? Kerana mereka tidak berfikir. Bila Allah Ta'ala menurunkan Dajjal, Allah Ta'ala menurunkan Ya'juj Ma'juj, bila Allah Ta'ala jadikan sebelum kiamat nanti akan berlaku maksiat, bukan makna kita hanya duduk tak ada buat apa-apa. Tak payah buat apa-apa lah Ustaz, sebab memang Nabi sendiri janji sebelum kiamat ni akan berlaku maksiat banyak, kita duduk sajalah. Kita banyak-banyak buat maksiat kerana nak melaksanakan kehendak Nabi. Bukan itu. Bukan itu maqasid. Bukan itu tujuan. Bila Nabi cerita tentang terangkatnya ilmu, bukan itu yang Nabi suruh kita buat. Bala turun tu kerana kita. Kerana usaha tangan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, sebagai ibtila wal imtihan. Kita duduk di akhir zaman ni, kita tak dapat kelebihan macam sahabat yang boleh pertahan jasad Nabi, kan? Kita tak dapat yang tu. Kita tak dapat jadi Zubair. Zubair dia boleh pertahan Nabi. Talhah dia boleh pertahan Nabi masa perang. Kita tak dapat kerana kita hidup di zaman Nabi dah wafat. Jadi Allah Azza wa Jal jadikan di akhir zaman nanti, dekat-dekat nak kiamat nanti, berlakunya kerosakan yang besar, dan sesiapa yang beribadat di zaman tu akan dapat pahala yang besar. Dalam riwayat menyebut, Nabi SAW bersabda, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilai. Orang yang beribadat dalam keadaan kacau bilau, orang yang berpegang dengan agama, dapat melaksanakan ibadah, dapat melaksanakan tuntutan agama, walaupun dalam keadaan orang tak mau pada agama, pahalanya seperti orang yang berhijrah kepada aku, kata Nabi. Itu kelebihan. Tuan-tuan, kita hidup di zaman fitnah. Fitnah ni apa? Fitnah ni bila dia turun, kita tak tahu mana satu betul, mana satu salah. Kalau kita dapat berpegang dengan agama yang sahih, maka pahalanya, kata Nabi, seolah-olah kamu berhijrah kepada aku. Kerana susah nak berpegang dengan agama di zaman ni. Kerana bila kita menyebarkan hadis yang sahih, kadang-kadang dituduh sebagai pelampau. Kita membetulkan kesilapan orang-orang agama dalam menukilkan hadis, dituduh kita sebagai pembuka aib orang. Sebab tu kadang-kadang saya pening. Kita melaungkan slogan sayang kat Nabi. Kita melaungkan slogan cinta Rasul. Tapi bila mana hadis Nabi didustakan, bila mana nama Nabi didustakan, bila ada orang menyandarkan sesuatu kepada Nabi secara bohong dan dusta, ada orang yang akan bangkit membersihkan nama Nabi. Tiba-tiba orang yang melaungkan slogan itu akan kata, hang jangan buka aib orang lah. Kita kata slogan ni mana pergi? Slogan sayang kat Nabi mana pergi? Sebab tu saya katakan sebelum ini, mana-mana menteri yang difitnah oleh orang lain, akan ada rakyat yang akan bela dia. Mana-mana artis yang difitnah oleh orang lain, akan ada fan dia, akan ada penyokong dan peminat dia akan mempertahan dengan dia. Tapi bila mana hadis Nabi didustakan, bila nama Nabi disandarkan kepada sesuatu yang bohong, di mana penyokong yang kata saya sayang kat Nabi? Nilai balik diri kita, tuan-tuan. Saya tak kata tuan-tuan lah, tapi kadang-kadang begitu berlaku. Bila dibacakan hadis palsu dan disebarkan dalam media massa, akan ada orang yang akan menegur. Teguran itu bukan kerana nak mengaibkan, tetapi teguran itu anggaplah ia sebagai nasihat. Tapi akan ada yang kata, akan ada yang bela ustaz tu, akan ada yang bela ilmuwan tu, dan kita tak sangka buruk pun. Kita tak sangka buruk pun kat ilmuwan tu, kita cuma nak betulkan fakta yang salah. Kita tak ada masalah peribadi pun dengan dia.
Maka penyokong ustaz tu akan kata, sabarlah ustaz, teruskan berdakwah. Macam kita pula buat maksiat. Kita yang tegur fakta yang salah tu, macam kita pula buat maksiat. Macam kita pula yang menghalang dakwah seorang ilmuwan nak berdakwah. Sedangkan kita hanya membetulkan fakta supaya nama Nabi dibersihkan daripada pembohongan. Kita hidup di zaman ni, di zaman di mana orang tak apa nak lihat dah kebenaran, orang tak apa nak lihat dah fakta, orang nak melihat kepada siapa yang bercakap, orang melihat kepada status. Maka Allah Azza wa Jal memberikan zaman ini supaya dia nak tengok siapa-siapa yang dapat berpegang dengan agama, maka pahalanya besar berbanding mereka yang hanya mengikut kepada peredaran zaman dan mengikut trend masyarakat. Nak kena ada jati diri. Maka Nabi SAW kata, tanda-tanda berlakunya kiamat ini ialah apabila ilmu diangkat, ilmu agama. Kenapa ilmu agama? Ada orang kata, ustaz, Nabi tak sebut ilmu agama, Nabi kata ilmu. Maka merangkumi semua jenis ilmu lah. Tak. Kerana ada isyarat yang mengatakan ilmu ni ilmu agama. Kerana Nabi kata, bila ilmu ni diangkat, kejahilan terhadap ilmu ni akan berleluasa. Dan apabila kejahilan terhadap ilmu ni akan berleluasa, akan timbul kesan kemudian. Apa dia? Maka timbullah ramai orang minum arak. Ilmu apa yang dapat halang orang daripada minum arak? Berapa ramai kita tengok doktor-doktor yang tahu arak itu memudaratkan, tapi dalam masa yang sama dia pun minum. Berapa ramai kita tengok doktor-doktor yang tahu rokok tu memudaratkan, bukan hanya pada diri dia, pada orang lain juga, tapi dalam masa yang sama dia pun merokok. Maka Nabi kata ilmu akan terangkat. Macam mana ilmu tu terangkat? Kata Syekh Ibn Jibrin, seorang ulama daripada Saudi, dia kata terangkatnya ilmu ni dengan beberapa cara. Yang pertama, dengan matinya para ulama. Kerana ada hadis yang lain yang mengisyaratkan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbiduhu biqabdil ulama. Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Atau kama qala, Allah Ta'ala tidak akan cabut ilmu daripada manusia itu dengan cara mencabut direct terus daripada dada, tetapi dengan mematikan para ulama. Sehingga apabila Allah Ta'ala tak tinggal pun orang alim di atas muka bumi ini, manusia akan ambil orang jahil sebagai ketua. Mereka ditanya tentang ilmu dan memberikan fatwa tanpa ilmu, mereka akan sesat dan menyesatkan orang lain. Itu yang pertama. Terlalu sedikit orang yang ikhlas dengan ilmu yang boleh memandu umat. Dia kata cara yang kedua, Allah Ta'ala tarik ilmu ni, angkat ilmu ni apabila umat ini insyiral, umat ini sibuk dengan perkara selain daripada perkara ilmu. Banyak buang masa dalam perkara-perkara lara. Tuan-tuan tengok dalam TV, tuan-tuan kira rating, mana berapa banyak rancangan yang beri ilmu, berapa banyak rancangan yang beri hiburan. Dan kalau ada pun rancangan ilmu, tuan-tuan tengok rating dia berapa. Sampaikan orang yang nak bagi ilmu pun dia kena bagi hiburan baru orang datang. Betul tak? Dia kena fikir, lawak apa aku nak buat hari ni?
Nanti kalau tak ada lawak langsung, orang tak datang. Maka majlis-majlis ilmu yang sepatutnya menggabungkan di antara at-tabsyir wa tanzir wal inzar, maka hanya jadi lawak jenaka. Sepatutnya kuliah-kuliah agama yang patut merangkumi, memberi berita gembira kepada mereka yang melakukan ketaatan dan memberikan amaran kepada mereka yang melakukan maksiat. Sekarang ni majlis-majlis agama kadang-kadang penceramah kena fikir macam mana nak buat lawak. Kerana manusia terlalu perlukan kepada hiburan, seolah-olah hiburan tu makanan rohani dia. Ilmu bukan tak ada, ilmu ada, disediakan kadang-kadang, tapi orang tak datang. Tuan-tuan, baca Quran, kalau buat pertandingan baca Quran, dia punya hadiah apa? 50,000 kan? Kalau buat lawak hadiah apa? 500,000 juta. Berebut-rebut orang nak sponsor. Ajaib. Saya tengok, kalau tuan-tuan perasan, tuan-tuan pergi masjid, masjid-masjid yang besar, masjid negeri ke kan, masjid daerah, tuan-tuan masuk toilet dia, tuan-tuan masuk toilet dia, tuan-tuan tengok belakang pintu toilet ada apa? Macam-macam lukisan, macam-macam tulisan. Saya tengok, saya kata ini kronik ni. Sebab dalam jamban pun dia orang nak ada hiburan, nak menulis, nak berkarya. Sampai dalam tandas pun dia orang nak berkarya. Dan pula bawa pen tu. Dia kata sikit perut ni, mana pen dengan boring pula dalam jamban tu. Kronik masyarakat kita ni. Apa yang disebut ini, insyighal bima la faidatalah. Manusia mula menyibukkan diri dalam perkara-perkara yang tidak menguntungkan dia, tidak memberi faedah pada dia. Dah mula berlaku dalam masyarakat kita, dalam masyarakat dunia secara umumnya. Dan yang ketiga, diangkatnya ilmu ni apabila umat tidak mempelajari ilmu syarak yang baru, hanya berpada dengan ilmu tu je lah. Bila dengar satu benda baru, walaupun kadang-kadang benda tu bukan baru, dia baru dengar, benda tu lama dah, dia baru dengar, dia tak mau berubah. Dia benci dengan orang yang beri ilmu pada dia. Maka umat berada dalam keadaan stagnan, tak membangun ilmunya. Tuan-tuan, ustaz-ustaz ni yang pergi belajar ke Timur Tengah apa semua ni kan, kebanyakannya masa pergi tu dia maklumat dia terhad lah. So bila dia pergi belajar dekat Timur Tengah tu, dia dapatlah banyak benda baru, benda yang dia baru dengar. Tapi oleh kerana sifat dia nak belajar, maka dia dapat ilmu tu, dan dia balik, dia boleh membimbing masyarakat. Tapi masyarakat kadang-kadang sebahagian dia, bila seorang ustaz datang mengajar, benda yang baru dia dengar, masyarakat ni kadang-kadang pakcik ni bukan buat apa pun, dia duduk kat kampung, lepak kedai kopi, belik kebun. Bila datang ustaz muda bagi ilmu kat dia, kadang-kadang dia kata ustaz ni sesat ke? Ustaz tu belajar 5-6 tahun, pergi jumpa syekh tu, pergi jumpa syekh ni, bagi ceramah kat dia, dia setakat duduk kebun ni, dia boleh kata ustaz tu sesat. Ini yang berlaku dalam masyarakat. Stagnan. Ilmu tidak berkembang. Bahkan ada di kalangan kita pun kadang-kadang. Kita rasa ilmu kita tinggi dah. Ini saya nak tegur jugalah. Dulu saya sebut dah, kan? Kerana Islam ini bukan hanya sekadar bid'ah dan sunnah saja. Apa pendapat yang kita pegang sunnah, pendapat orang lain pegang bid'ah, bukan tu. Islam bukan setakat tu saja. Saya sebut ni kadang-kadang, kerana ada kawan-kawan kita ni kadang-kadang terlebih lajak.
Benda tu kadang-kadang khilaf muktabar, khilaf yang diiktiraf. Tapi dia punya kerah tu. Dia punya kerah tu sampai tak boleh langsung. Saya punya pandangan sunnah, awak punya bid'ah. Kata saya, ini masalah khilaf muktabar. Saya nak baca Fatihah belakang imam kerana saya makmum. Tak boleh bid'ah tu sebab dia pegang tak wajib baca. Khilaf ni khilaf yang diraikan. Ada satu bab yang dipanggil sebagai rajih dan marjuh, bukan sunnah dan bid'ah. Rajih dan marjuh ni mana yang mana lebih tepat, yang mana kurang tepat. Maka kita dalam isu ni kita berlapang dada lah. Dia pegang pandangan dia, saya pegang pendapat saya. Kadang-kadang kita kata ini pendapat mazhab Syafi'i mengatakan begini kerana hadisnya begini. Hadis dia pun yang dia pakai itu sahih juga. Cuma mazhab yang tak sama dengan mazhab Syafi'i dia faham dengan cara yang berbeza. Dia kata Imam Syafi'i bukan faham sunnah pun. Kita mau ikut Nabi. Iyalah Imam Syafi'i ikut siapa kalau bukan ikut Nabi? Saya bukan nak suruh taksub dengan mazhab Syafi'i, tapi saya tak mau golongan yang muncul ini, golongan yang mempersenda para ulama, yang merendah-rendahkan darjat para ulama. Tapi bila kita bagi tahu kat dia, benda ni benda khilaf. Kata tak ada khilaf. Benda ni yang kau pegang tu bid'ah, yang kau pegang sunnah. Tapi Syekh bin Baz pun kata boleh tau. Oh, boleh kan? Baru dia tukar. Seolah-olah Islam ni hanya berlega pada Ibn Baz, Ibn Utsaimin, Albani, Ibn Jibrin. Hanya itu saja. Bila kita kata khilaf di antara masyayikh salafiyah, baru dia, ini memang betul-betul khilaf. Ini fitnah di zaman ini. Dia punya kerah dia kata. Kan? Siapa tasbih, pegang biji tasbih, bid'ah kan? Betul? Pegang biji tasbih kalau kita bid'ah kan? Kita tak khilaf. Tasbih pakai jari itu afdal. Tapi tasbih pakai biji tasbih tu bid'ah tak? Dia kata bid'ah kerana dia baca Albani punya fatwa. Tapi bila kita tengok syekh yang lain seperti Ibn Utsaimin, dia kata okey. Baru dia kata memang betul lah khilaf sebab syekh-syekh kita kata khilaf. Bila syekh dia kata khilaf, baru dia anggap khilaf. Dia ingat dia seorang aja ada syekh. Orang lain tak ada syekh. Kita selalu kata masyarakat ini susah nak berubah. Masyarakat ini kita bagi ilmu tak mau, ilmu yang sahih tak mau. Tapi kita kadang-kadang kita nak tak belajar ilmu pada orang lain. Kita rasa kita best, I'm the best. Kadang-kadang kita pun sama. Cuma kita dulu pernah berubah dan kita tak mau berubah langsung dah lepas itu. Sikap masyarakat itu mendengar yang terbaik. Mendengar dan mengikut yang terbaik. Maka ada di kalangan sahabat-sahabat kita pun kadang-kadang menjadikan isu fiqh sebagai isu akidah. Menjadikan masyarakat stagnan. Dia tak boleh beza. Mana satu isu fiqh, mana satu isu akidah. Maka saya pun kena tahzir dah baru ni. Jangan ambil ilmu daripada Rozaimi. Pasal apa? Pasal dia isbal. Sebab dia salafi tak ori. Manhaj tak clear. Ya akhi, salafi ni fiqh ke akidah? Satu orang dianggap sebagai salafi dari segi akidah dia ke ataupun dari segi fiqh dah? Dia tak boleh beza. Bab isbal tak isbal ni bab akidah ke bab fiqh tuan-tuan? Bab fiqh. Perbezaan berlaku dalam hadis, maka ulama berbeza pendapat. Bila isu fiqh, kita kena clear dia fiqh. Dia bukan akidah. Seseorang itu dianggap sebagai salafiyah ataupun tidak, asy'ariyah ataupun tidak, adalah berdasarkan kepada akidah dia. Sebab tu saya kata, kalau tuan-tuan semak fatwa-fatwa 3 syekh, Ibn Baz, Syekh Utsaimin dan Albani, mereka juga berbeza pendapat. Dalam masjid buat garis untuk saf. Apa hukum? 3 syekh berbeza pendapat. Albani kata bid'ah, Utsaimin kata okey. Kerana kesatuan kita dalam manhaj, dalam usul, tidak akan menyebabkan kita, bukanlah menyebabkan kita tak boleh berbeza di lapangan. Kita berpegang pada usul yang sama, asas yang sama.
Tetapi kadang-kadang pemahaman kita berbeza. Ini fiqh, pemahaman. Kalau sahabat Nabi pun berbeza pendapat, takkan kita yang bawah jauh daripada sahabat Nabi pun tak boleh berbeza pendapat? Semua kita tahu kisah Asra Badrin, kisah tawanan perang, yang mana Umar suruh bunuh, Abu Bakar tak bagi bunuh. Abu Bakar kata manna wal fida, al-mannu wal fida. Ada yang suruh sebagai tebusan, ganti dengan tawanan orang Islam yang lain. Ada yang suruh diajar untuk mengajar anak-anak orang Islam sampai pandai baru dapat bebas. Bila turun ayat Quran menyatakan suruh bunuh, Nabi dan Abu Bakar menangis. Umar masuk, dalam hadis Muslim, Umar masuk, Umar tengok Nabi menangis. Umar kata ma yubkika ya Rasulullah, fa inni law wajadtu ma yubkini la bakit wa illa la tabakait. Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kau ni menangis? Bagi tahulah, kerana benda tu kalau aku rasa menyedihkan, aku nak nangis sekali. Kalau tak pun aku akan buat menangis, kerana aku nak sama dengan kau ya Rasulullah. Nabi cerita apa yang berlaku. Dan Umar tahu pandangan dia benar. Umar tak kata, tu lepas pasalnya, pada muka lah. Tu bahasa orang Perak lah kan. Pada muka, Umar tak kata. Umar menangis bersama. Kerana Umar tahu ini perbezaan pendapat yang diraikan. Kita berlapang dada dalam khilaf yang mu'tabar. Kemudian Nabi kata, berleluasanya kejahilan. Orang nak bercakap pasal ilmu kadang-kadang tuan-tuan tidak diberikan ruang. Nak baca hadis sahih dihalang, orang repot. Maka masyarakat mula jahil. Bila masyarakat mula jahil tuan-tuan, maka muncullah kesan-kesan dia. Yang pertama, ramai orang minum arak. Bila ramai orang minum arak, arak jadi berleluasa, mabuk. Ummul khaba'is, arak ni merupakan ibu, punca segala maksiat. Maka mereka akan berzina. Dalam riwayat yang lain menyebut, la taqumu sa'ah hatta yaquma ar-rajul ila imra'atin fayaftarishaha fit tariq. Hadis ni darjat di hasan li ghairi. Tidak akan berlaku kiamat sehingga apabila seorang lelaki berdiri di hadapan seorang perempuan dan dia berzina dengan perempuan tu di tengah-tengah jalan. Fayakunu khiyaruhum yawma idzin may yaqul law waraita waraha hadzal ha'id. Dia akan berzina dengan perempuan tu di tepi jalan. Orang yang baik di zaman itu hanyalah mereka yang mengatakan kalau nak berzina pun menyorok-menyoroklah sikit belakang dinding tu. Tuan-tuan, dah berlaku ke belum ni? Kadang-kadang kita pun sebut, ish, kau nak berzina pun tak payah rakam lah. Kan dah kantoi. Sorok-sorok sikit lah. Masya Allah, perkara ni dah berlaku. Bahkan dalam riwayat yang lain menyebut, Nabi kata la taqumu sa'ah hatta tatasafadu tasafudal himar. Tidak akan berlaku kiamat sehinggalah apabila manusia ini mengawan macam mengawalnya himar tepi-tepi jalan. Saya sebut ni bukan saya nak kita seronok dah, tapi maknanya perkara ini dah berlaku. Orang duk merendak tepi-tepi taman ni. Maka apa yang kita perlu buat tuan-tuan? Tegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau tak, kita sekali akan kena. Kalau Tuhan turun bala, kita tak buat apa, kita kena. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi SAW sabda, inna aqwaman law ra'a zaliman falam ya'khudhu biyadihi yushiku ayya'ummahumullahu bi'iqabim min. Hadis riwayat Abu Daud. Sesungguhnya
satu-satu kaum, apabila mereka melihat orang zalim melakukan kezaliman, melakukan maksiat, falam ya'khudhu biyadih, tetapi mereka tak cegah, tak ambil tangan dia cegah, tak tegur, biar. Hampir-hampir nanti kalau Allah Ta'ala turunkan iqab, Tuhan turunkan azab akan menimpa. Kita kena sekali, walaupun kita tak buat. Tu yang ustaz-ustaz duk bagi kuliah pening kepala tu. Kadang-kadang bukan kita mencari kebencian orang, tapi kerana tanggungjawab kita kena sebut. Kerana kalau kita biarkan kejahilan berleluasa, kita akan binasa, tuan-tuan. Sebab itu sahabat tanya, anuhlaku wa fina salihun, adakah kita akan binasa juga walaupun dalam kalangan kita ada orang saleh? Nabi kata, na'am iza kasural khabas, ya, jika terlalu banyak benda-benda jijik dan kotor. Teruskan tuan-tuan istiqamah bercakap benar, memberikan ilmu pada masyarakat, walaupun kadang-kadang kita dilabel dengan macam-macam label. Kerana Nabi janji dah dalam hadis riwayat Ibnu Majah, perkara ini akan berlaku. Nabi kata, sayati ala ummati sanawatun khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yukhawwanu al-amin wa yu'tamanu al-kha'in wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Qulna wa ma ruwaybidah ya Rasulullah? Qal rajulun tafih yatakallam fi amril ammah. Akan datang kepada umat aku tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Yusaddaqu fihal kadhib, orang yang cakap benar, orang yang bohong akan dikatakan dia benar. Wa yukadzabu sadiq, orang yang bercakap benar akan dikatakan bohong. Wa yukhawwanul amin, orang yang amanah dikatakan khianat. Orang yang khianat dikatakan dia amanah. Dan yang akan bercakap pada masa itu golongan-golongan Ruwaibidah. Siapa itu Ruwaibidah ya Rasulullah? Ialah orang yang lekeh tapi nak bercakap tentang urusan dunia. So kita hidup di zaman ni. Bahkan Nabi sebut dalam hadis yang lain, Nabi kata, sayati ala ummati, sayati fi akhir zaman dajjalun kadzabun ya'tunakum minal ahadith la ta'rifuha antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum, atau kama qala. Di akhir zaman nanti akan datang dajjalun, golongan-golongan dajjal, kadzabun, yang bohong. Mereka membacakan kepada kamu hadis-hadis yang kamu tak pernah tahu. Ayah kamu pun tak pernah dengar. Jaga-jaga dengan mereka. So cara kita nak menghidupkan balik ajaran agama setelah ia hampir-hampir lenyap di atas muka bumi ini, dengan kita banyak bercakap, banyak menyampaikan ilmu supaya orang tahu ini ilmu yang sahih, ini ilmu yang benar. Nak kira orang kata ni tuan-tuan, ramai orang kata pun. Kan? Saya bukan nak pun orang lantik jadi ahli majlis fatwa. Saya tak mau pun. Kita tahu tanggungjawabnya besar. Tapi bila Dr. Asri bagi tahu, dia kata nak ada satu orang yang boleh ada kemahiran sikit pasal hadis. Sebab bukan semua dalam bidang hadis dalam tu. Ada yang maqasid, ada yang bidang muamalat, ada yang bidang fiqah, ada yang pakar akidah. Supaya kita bersidang tu adalah yang berkemahiran untuk memberikan rujukan, untuk memberikan sedikit input kan. Dan saya masuk tu pun saya nak belajar sebenarnya. Saya nak belajar dengan otak-otak yang ada dalam tu. Saya bukan hebat pun, saya tak pandai pun. Tapi ramai yang kata saya, macam mana fresh graduate boleh masuk dalam majlis fatwa ni? Tak apalah. Kan, tak apalah. Bagi peluang lah kan. Kalau tak okey nanti kita tukar lah. Kerana kita masuk dalam tu, kita belajar juga. Ramai orang hebat dalam tu kan. Kemudian Nabi kata lagi, di akhir zaman ini
Di akhir zaman ini bilangan perempuan akan banyak dan bilangan lelaki akan sikit. Ulama berbeza pendapat. Sebahagian ulama kata laki makin kurang sebab zaman tu nanti zaman perang. So, laki akan pergi perang dan ramai yang mati, maka tinggal balu banyak, tinggal janda banyak. Tapi ada sebahagian kata tak benar tu. Kalau nak kira perang, zaman tu pun perang, kan? Ada yang kata tak, dia berlaku secara tabi'i. Dia berlaku secara tabi'i, perempuan ramai lagi. So bila perempuan ramai, ini satu lagi kaedah nak berinteraksi dengan hadis-hadis fitan ni. Kita bila baca hadis fitan jangan baca satu ya. Kena baca banyak. Kita kena istihdar al-waqi'. Kita kena faham bu'duz zamani, dimensi masa. Kita kena hadirkan suasana tu, kena bayang macam mana suasana tu. So bila perempuan ramai, kita baca hadis yang lain. Nabi kata Dajjal akan keluar, yang akan ramai ikut Dajjal ni Yahudi dan golongan-golongan wanita. So jangan kata Nabi ni diskriminasi lah. Ada orang tak puas hati, dia kata Nabi ni tengok sikit-sikit perempuan, sikit-sikit perempuan. Apa perempuan ni jahat sangat ke? Tak, bukan perempuan jahat. Tapi zaman tu di mana zaman perempuan ramai. 50 orang diuruskan oleh seorang lelaki. So kita tak heranlah kalau perempuan ramai ikut Dajjal. Laki sikit, tak terjaga dia, kan? Jadi tuan-tuan, ini yang akan berlaku pada akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita minta Allah Azza wa Jal memelihara agama kita, menjadikan kita orang yang sentiasa mencari kebenaran dan berada bersama dengan kebenaran walaupun di mana kita berada. Jadi saya rasa saya buka soalan ataupun komen. Kalau tuan-tuan nak kritik saya, silakan. Kita bagi soal jawab panjang sikit, tak apa. Sebab penganjur kata tazkirahnya 45 minit. Lepas tu soal jawab. So kira 40 minit tadi. 10 suku ni. Bismillah. Ada? Tak ada. Ya, Syekh. Pada saya dia isu fiqh. Sebab bila Nabi berbicara tentang taat kepada pemerintah, Nabi isyaratkan supaya tak nak berlaku kerosakan yang lebih besar. Ada beberapa hadis yang Nabi isyaratkan, sesiapa yang keluar daripada ketaatan kepada pemerintah, mata mitatan jahiliyah, dia akan mati dalam keadaan jahiliyah. Hadis ni macam seolah-olah mengisyaratkan dia ada kaitan dengan akidah. Tapi ulama ada bukan maksud dia mati dalam keadaan kafir. Tak. Bukan dia mati dalam keadaan kafir, tidak. Tapi dia mati seolah-olah dia tu hidup di zaman jahiliyah. Kerana zaman jahiliyah tidak ada pimpinan, tidak ada imam. Tapi adakah orang yang tidak taat kepada pemerintah ini dianggap sebagai khawarij? Ya, dia ada ciri khawarij. Tapi khawarij bukan hanya tak taat pada pemerintah, dia juga ada usul akidah yang lain. Apabila dia mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar. So khawarij ini dia gabungan daripada beberapa doktrin, bukan hanya tak taat kepada pemerintah. Bila kita berbicara tentang taat kepada pemerintah, itu bukan maksud kita kena taat dalam, kita kena setuju dalam semua perkara. Kita kena fahami istilah. Saya selalu sebut, bahaya bila kita tak faham istilah kan? Saya menulis pasal hadis doa makan tu.
Allahumma barik lana tu kan. Hadis tu riwayat dia Ibn Abi Zu'aizi'ah. Dialah meriwayatkan hadis tu. Dan dia ni dinilai oleh ulama hadis sebagai periwayat hadis-hadis mungkar. Dan terlalu dhaif dia ni. Imam Bukhari kata munkarul hadis jiddan. Terlalu mungkar riwayat dia. Dan ulama hadis yang lain menyebut la yahillul kitabat, la yahillu riwayah anhu. Tidak halal untuk la yuktab hadis tu, tidak ditulis hadisnya. Mana dhaif lah, terlalu dhaif. Maka saya kata riwayat hadis doa makan ni mungkar lah. Tapi nak doa tak apa, doa ni tak ada hadis boleh doa. Cuma jangan rasa, jangan ada i'tiqad. Yang pertama jangan sandar kat Nabi. Yang kedua jangan masa kita amal tu i'tiqad ada fadilat khusus. Nak doa lah tak apa. Cuma hadis yang sahih kata bila Nabi nak makan, Nabi baca bismillah. Dia nak doa lebih pada tu, tak apa doa. Tak apa. Okey. Satu orang dia baca tulisan saya, dia tak faham istilah bila saya kata hadisnya mungkar. Dia kata, tuan-tuan tengok ni puak-puak ni, puak-puak muda ni, baca doa apa mungkar. Dia ingat mungkar tu amar ma'ruf nahi mungkar, maksiat. Padahal mungkar, hadis mungkar bukan maksud maksiat. Hadis mungkar maksudnya hadis yang telah dihukum oleh ulama berlaku kesilapan dalam riwayat, itu mungkar. Hadis yang tak dikenali oleh ulama, sebab tu kita panggil dia mungkar. Okey. Istilah taat kepada pemerintah ni maksud dalam politik ialah bukan bersetuju dengan semua pandangan-pandangan pemerintah. Taat pada pemerintah ni bukan maksud dia setuju dengan semua, tak. Kalau setuju dengan semua, Muawiyah tak setuju dengan Ali dalam beberapa perkara. Aisyah tak setuju dengan Ali bila Ali tak cari pembunuh Osman. Kalau macam tu, Aisyah pun terkeluar daripada Aswajah. Kalau taat setuju taat kepada imam tu, taat kepada pemerintah tu maksud dia setuju dengan semua benda. Tak. Kita berbicara tentang taat kepada imam, bukan maksud tak boleh kritik, boleh kritik. Ibn Taymiyah pun kritik Raja Qazan. Kan? Maksud taat kepada imam atau pemerintah ni ialah tak keluar memberontak, mengangkat senjata, meruntuhkan sistem. Itu maksud taat. Maknanya kita tak suka pun, kan Nabi kata man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Sesiapa yang bencikan pemimpin dia, bukan bencilah, makna tak setuju dengan pemimpin dia, bencilah kan, kariha. Benci pada pemimpin dia, hendaklah dia sabar, jangan keluar daripada ketaatan, jangan memberontak, angkat senjata. Kerana nanti kerosakan dia tu akan lebih besar. Selagi mana dia mendirikan salat di sisi kamu, tak apa. Selagi mana dia Muslim, jangan keluar melakukan pemberontakan. Tapi cuma riwayat yang kata kena taat walaupun kena pukul belakang, walaupun apa? Wa in duriba wa in daraba dhahraka wa akhadha malaka. Hadis riwayat Muslim tu kan? Hadis tu dhaif. Hadis tu dhaif. Sebab sanad dia terputus, Ad-Daraqutni sendiri mengkritik hadis tu. Dan kalau hadis tu benar sekalipun, maksud dia kalau dia ambil harta kamu pun, dia pukul belakang kamu pun tak apa, kerana nak kalau kamu melawan takut kamu kena bunuh pula nanti. So kita kena faham sistem sebelum kita berbicara. Hadis-hadis taat pada pemerintah ni Nabi cerita pada sistem zaman tu, di mana khalifah itu adalah segala-galanya. Bila runtuhkan khalifah, mana habislah, runtuhlah. Tapi kita sekarang ni kita berada dalam sistem yang agak sedikit berbeza. Kan? Agak sedikit berbeza. So bila berlaku pilihan raya umum, adakah maksudnya bila kita pangkah mana-mana parti dianggap kita sebagai khawarij ataupun kita sebagai orang yang memberontak? Tak. Kerana masa tu kerajaan tak ada. Yang ada kerajaan sementara. Sebab bila Perdana Menteri membubarkan parlimen, so semua menteri-menteri ni jawatan tak ada dah. So kita nak memilih pemimpin yang baru. Dan adakah sistem tu masih ada ataupun kita meruntuhkan sistem tu? Sistem tu masih ada, agung masih ada, parlimen masih ada, kehakiman masih ada. So kita kena faham sistem negara kita berbeza dengan apa yang berada di zaman Nabi. Zaman Nabi khalifah lah segala-galanya, satu, berpusat kuasa. Kita dah pecah kuasa. Ada kehakimannya, ada agungnya, ada
eksekutifnya, ada parlimen. So yang bila berlaku pilihan raya umum, bila PM bubarkan parlimen, bukan PM Khawarij dah. Dia baru membubarkan satu bahagian daripada 3 struktur utama dalam negara. Dua tu masih kekal. Agung masih ada. So fahami sistem lah sebelum kita nak kata orang lain Khawarij. Boleh ustaz jelaskan tafsiran sebenar bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah? Ni Dr. Mazhar sebut dah kot. Tentu bid'ah ni ada dalam agama. Bid'ah ni ada dalam agama. Mana-mana yang sebut bid'ah hasanah tu sebenarnya dia orang anggap bid'ah tu bid'ah pada bahasa. Pada syarak dia bukan bid'ah. Contohnya macam buat sekolah, tulis kitab nahu. Yang tu dia kata bid'ah hasanah. Pada agama tak bid'ah pun. Kerana bid'ah ni dalam bahasa benda baru. Jadi apa saja benda baru dianggap sebagai bid'ah pada bahasa. Tapi syarak kata bid'ah ni bid'ah yang dhalalah. Bid'ah ni satu benda baru yang tidak ada asal. Ulama yang menyebut bid'ah hasanah ni pun kadang dalam beberapa ketika dia juga sebut bid'ah dhalalah ni ada. Kita ambil kata Imam Nawawi. Imam Nawawi ada sebut bid'ah mustahsanah. Bid'ah hasanah tu. Dalam majmuk dia ada sebut bid'ah mustahsanah. Dia kata salam lepas subuh dan lepas asar. Sebab di Syam solat jemaah, lepas tu dia orang akan salam. Lepas subuh dan lepas asar dia orang akan salam beramai-ramai. Salam ni bid'ah ke tak? Salam tak bid'ah lah. Dia kata bid'ah mustahsanah lah. Dari segi bahasa bid'ah lah. Tapi salam tak salah pun. Tapi imam yang sebut bid'ah hasanah ni pun, Imam Nawawi, dia juga menghukum bid'ah salat raghaib. Dia menghukum bid'ah salat raghaib bulan Rejab, Jumaat pertama bulan Rejab. Tuan-tuan ada buat? 12 rakaat. Di antara yang dikerjakan di antara maghrib dan isyak. Imam Nawawi kata salat ni bid'ah, mungkar dan buruk. Jangan terpedaya walaupun disebut dalam kitab Qutul Qulub. Dia sebut dalam kitab salat raghaib ni, tapi hadisnya tidak sahih dan Imam Nawawi menghukumkan bid'ah. Contohnya Ibn Hajar Haytami, seorang ulama mazhab Syafi'i. Walaupun dia ni menyebut bid'ah hasanah, tetapi dia juga menghukum bid'ah kepada mereka-mereka yang panjat Jabal Rahmah. Dia kata siapa yang panjat Jabal Rahmah tu nak ukuf di sana kerana ada i'tiqad, ada fadilat tertentu, maka bid'ah. So sebab tu kita kata bid'ah hasanah ni pada bahasa. Bid'ah ada dalam agama. Dia bid'ah ni dua lah, bid'ah haqiqiyah dan bid'ah idhafiyah. Bid'ah hakikiyah ni bid'ah yang betul-betul bid'ah lah, macam Syiah, macam Khawarij. Bid'ah idhafiyah ni bid'ah yang dalil umum ada tapi dalil khusus tak ada. Jadi bila dalil khusus tak ada, maka kadang-kadang ulama berbeza pendapat. So dalam isu ni kita pilih yang pandangan yang terkuat. Kau nak kira ulama ni sebut macam ni, memang ada lah. Memang akan ada lah ulama yang membenarkan. Cuma kita pilihlah pendapat yang kuat daripada pandangan-pandangan yang disebutkan itu. Apabila azab Allah itu turun semua akan kena. Bagaimana pula dengan dalil yang menyatakan orang lain tak tanggung dosa orang lain? Okey. Allah Azza wa Jalla sebut dalam Al-Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kamu kepada fitnah, takutlah kamu kepada bala, kerana bala itu apabila turun dia tak akan kena pada orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah oleh kamu bahawasanya Allah Ta'ala itu amat pedih siksaan dia. Bila turun bala, kita kena, bukan makna kita tanggung dosa dia, tak. Tapi kita kena tu kerana kita tak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Dosa kita lah tu. Bila orang buat maksiat depan kita, apa tanggungjawab kita? Amar ma'ruf nahi mungkar. Kita tak buat. Kita tinggal bil kulliyah. Amar ma'ruf nahi mungkar ni fardu kifayah. Kena ada orang buat. Tiba-tiba semua tak buat. Dosa tak? Dosa. So kita kena. Cumanya katalah kita tak buat maksiat tu, Allah Ta'ala di akhirat nanti tak akan azab kita lah. Dengan azab, dengan dosa yang kita tak buat. Sebab itu dalam hadis yang lain, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim,
Nabi SAW bersabda, Nabi kata, yaghzu jayshunil ka'bata fa idza kanu bi baida'a minal ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Kata Aisyah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa ma laysa minhum? Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim. Nabi kata di akhir zaman nanti akan ada sekumpulan tentera yang akan menyerang Kaabah. Dia pergi tu nak serang Kaabah. Bila mereka sampai di Baida, satu tanah lapang, Allah Ta'ala akan tenggelamkan mereka dalam bumi. Keseluruhan. Daripada awal sampai akhir, Tuhan akan tenggelamkan. Tenggelam mana di telan bumi lah. Bila berlaku ni belum berlaku lagi. Akhir zaman nanti, satu kumpulan tentera datang, dia nak serang Kaabah. Nak runtuhkan Kaabah. Niat ni maksiat lah. Sebab nak runtuhkan Kaabah. So bila sampai di tanah lapang di Baida, Tuhan akan tenggelamkan dia dalam muka bumi. Semua sekali. Aisyah tanya, macam mana ya Rasulullah mereka ditenggelamkan semua sekali? Kalau di kalangan mereka tu ada orang yang meniaga dan orang yang bukan tentera. Mana orang baik lah, tapi duduk sekali dengan dia, join. Alang-alang dia kata, nak pergi Mekah, aku nak pergi Mekah meniaga lah. Dia niat dia tak salah pergi Mekah meniaga, kan? Nabi kata mereka juga akan ditenggelamkan di muka bumi, dalam muka bumi, kemudian akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jal berdasarkan kepada niat mereka. So sebab tu kita jangan join sangatlah geng-geng yang melakukan maksiat ni. Bimbang nanti kalau kena bala, kita kena sekali. Adakah pembukuan Al-Quran bid'ah yang dilakukan oleh sahabat? Tuan-tuan, zaman Nabi ada tak pembukuan Al-Quran? Zaman Nabi Al-Quran dah dituliskan ke belum? Tulislah. Sebab tu ada Katibul Wahyi. Antara penulis wahyu adalah Muawiyah, Osman. Sebab tu Osman masa dikupung oleh pemberontak, pemberontak masuk dalam rumah dia, potong tangan dia. Dia tengah baca Quran, pemberontak potong tangan dia sampai kudung. Osman kata, tangan yang kau potong adalah tangan yang pertama yang menulis ayat-ayat yang panjang dalam Al-Quran. Tak bid'ah lah, kerana benda tu dah ada. Apa yang Abu Bakar buat? Abu Bakar kumpul secara rasmi di peringkat negara. Kerana sebelum tu ada tulisan dan catatan, cuma tak rasmi lah. Dan benda yang dilakukan di atas dasar maslahah tu tak apalah, kerana benda tu ma'qulatul makna, benda yang boleh difikirkan maknanya. Kita buat satu-satu benda kerana kita berdasarkan maslahah, tak apa. Maslahah dalil, walaupun dalil yang tidak disepakati, tapi dia dalil. Tapi kalau kita nak buat satu solat baru, solat Rabu dengan khutbah 4 kali, benda ni tak boleh difikirkan dengan akal. Kenapa hari Rabu? Yang tu jadi bid'ah tu. Benda yang akal tak boleh fikir. Seperti ibadat-ibadat khusus yang ada kaifiat tertentu. Dengan kepercayaan kita ada fadilat tertentu. Sebab Syatibi sebut, bid'ah ni mesti ada i'tiqad fadilat, sedangkan dalil tak ada. Dia i'tiqad benda tu sunat, sedangkan dalil tak ada. Sunat tu bukan sunat umum. Sunat tu berdasarkan kaifiat yang dia reka. Tak? Katalah kita buat, tuan-tuan buat kuliah duha setiap hari Ahad pukul 9 pagi, bid'ah tak? Kuliah duha setiap hari Ahad 9 pagi, bid'ah tak? Orang belajar kat universiti pukul 10 pagi kelas ulum hadis, bid'ah tak? Tak bid'ah. Sebab masa dia buat tu sekadar penyusunan dan dia tak ada anggap fadilat pun. Cuma supaya orang mudah datang. Dia jadi bid'ah ni bila mana? Dia buat tu kerana dia kata, mesti kena buat lah, ini fadilat ni, ada fadilat. Sebab tu dia kata, tariqatun fid din mukhtara'ah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghah fi ta'abbud lillah. Satu jalan dalam agama yang direka, yang menyamai syariat. Masa dia amal tu al-mubalaghah fi ta'abbud. Dia nak melampau dalam agama, dia rasa ada fadilat.
Dia rasa ada fadilat. Sebab tu orang yang Imam Nawawi sebut solat raghaib tu sebagai bid'ah. Sebab orang yang amal tu, salah ke solat sunat 12 rakaat antara maghrib dan isyak? Tak salah. Tapi bila dia amal tu, dia rasa malam tu ada kelebihan sedangkan tak ada dalil. Yang tu Imam Nawawi hukum sebagai bid'ah. Tuan-tuan, ini satu lagi benda yang saya lupa nak sebut. Kadang-kadang kita ni baca tak berapa nak hati-hati. Ibn Hajar sebut, Ibn Qayyim sebut, tidak ada satu hadis yang sahih berkenaan dengan fadilat Rajab secara khusus. Saya pun tulis dalam Facebook, saya kata, saya bukanlah nak menghalang orang yang nak puasa Rajab. Kerana puasa Rajab ini sememangnya disunatkan oleh para ulama, digalakkan oleh para ulama. Tetapi hadis kelebihan khusus pada bulan Rajab itu tidak sahih. Maka ramailah ambil saya punya tulisan tu nak hantam orang yang puasa Rajab. Dia tak baca habis, dia tak baca hati-hati. Tuan-tuan, gini, puasa Rajab ini sunat kerana dia termasuk dalam bulan haram. Yang mana Rajab ni bulan haram, dan bulan haram disunatkan untuk kita banyakkan amalan, antaranya puasa. Bulan haram ni Rajab, Zulhijjah kan, lagi Muharram. Jadi maknanya Rajab ni termasuk dalam bulan haram yang memang disunatkan puasa. So kita puasalah. Tapi hadis kelebihan Rajab secara khusus ada tak? Sebut Rajab ni ada kelebihan tertentu. Khas Rajab tak ada. Yang ada bulan haram sahaja. So kita boleh puasalah bulan Rajab. Tapi bila kata siapa puasa sehari dalam bulan Rajab dapat pahala banyak ni, puasa 2 hari di bulan Rajab dapat pahala banyak ni, hadis itu hadis yang dihukumkan sebagian ulama sebagai palsu, dan sebagian ulama yang lain menghukumnya sebagai matruk, terlalu dhaif. Siapa bagi tahu pada orang lain tentang Rajab maka dapat seolah-olah beribadat selama 80 tahun. Jadi kerja dia share je, masuk bulan Rajab dia share je, lepas tu dia tak ada buat apa. 80 tahun pengampunan. Dan hadis yang kata Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, ya. Hadis ni dhaif, tidak sahih daripada Nabi. Tapi kalau siapa nak beramal kerana ia adalah doa, okey. Dan kita pun doa, ya Allah, moga kami sampai kepada Ramadan. Tak apalah. Tapi dia tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi doa tak apa, doa satu bab yang luas, boleh amal tanpa menyandarkan pada Nabi. Mohon Ustaz ulah mengenai hadis Nabi semasa kecil berjumpa dengan Padri Bahira di Syam dengan Abu Talib. Dikatakan cerita ini tidak sahih. Cerita ini disebut oleh Imam Tirmizi daripada Abdurrahman ibn Ghazawan. Abdurrahman ibn Ghazawan ini seorang perawi yang thiqah. Cumanya dia ni bila dia bertafarrud, ulama-ulama hadis agak berhati-hati nak ambil riwayat daripada dia. Tuan tahu kisah tu? Kisah Nabi bertemu dengan Bahira, tuan tahu kot? Bila Nabi pergi Syam, awan duk payung Nabi kan. So jumpa dengan Bahira dekat Syam, dekat Busra. Bahira kata jangan bawa masuk ke Syam, nanti ahli kita akan bunuh dia. So Abu Talib suruh Nabi balik lah, tak jadi masuk. Kisah ini disebut oleh ramai ulama sirah. Tapi riwayatnya tidak kuat lah, dari sudut sanad tak kuat, sebab Abdurrahman bin Ghazawan telah bertafarrud, bersendiri dalam riwayat tu. Bersendiri tu maksud dia seorang je riwayat, dan dia tu tak apa kuat sangat lah. Dan bukan sekadar sanad dia tak kuat, saya agak fobia nak sebut ni. Sebab ada satu masjid saya pergi, saya cerita pasal Khadijah semalam, saya cerita, Rizwan dengar. Saya pergi satu masjid, dekat Ipoh lah. Saya cerita pasal umur Khadijah kahwin dengan Nabi. Saya kata riwayat yang kuat umur 25, bukan 40. Lepas tu bila saya nyatakanlah dalil-dalil saya, riwayat yang 40 tu tak kuat, kerana riwayat Waqidi, riwayat Ibn Ishaq lebih kuat. 25 dah logik lagi, sebab Nabi kahwin dengan Khadijah, anak Nabi ramai kan? Anak Nabi ramai, orang umur 40 tak produktif lah dari segi akalnya kan.
Lepas tu dia imam baru, imam muda suruh saya jadi imam. So saya jadi imam lah, saya baca bismillah slow. Imam tu punya marah kat saya lepas tu. Siapa panggil imam sesat ni mari? Siapa panggil ustaz sesat ni datang? Tapi tuan-tuan okey kot Kita perbincangan ni perbincangan ilmu lah. Kan? Siapa yang boleh terima okey lah, siapa tak boleh terima kita lapang dada. Okey, saya cerita dulu. Walaupun ramai ulama-ulama sirah sebut kisah ini sebelum daripada kenabian Nabi, tetapi muhaqqiqin, ulama-ulama hadis yang menilai balik hadis ni, mereka mengatakan kisah ini tidak sahih, bahkan kisah ini bercanggah dengan fakta sejarah dan akal. Bukan hanya semata-mata sanad dia tak kuat, matan dia pun, dia punya teks tu pun ada masalah, bercanggah dengan fakta sejarah. Sebab tu kata Ibn Qayyim, sihhatus sanad la tastalzim sihhatul matan. Kesahihan sanad tidak mewajibkan kesahihan matan. Dia syarat untuk sahihkan matan mesti sahih sanad. Tapi sahih sanad tidak mewajibkan sahih matan. Okey, apa masalah daripada matan ni? Yang pertama, kata siapa yang kritik ni? Az-Zahabi. Saya sebut betul-betul, Az-Zahabi dalam kitab dia Tarikhul Islam. Kalau tuan-tuan tak puas hati nanti tuan-tuan tuduh dia, jangan tuduh saya. Saya tak berani sebab Zahabi ni ulama besar. Az-Zahabi dalam kitab dia Tarikhul Islam, dia mengatakan kisah ini bercanggah dengan akal dan bercanggah dengan fakta sejarah. Yang pertama, dia kata sebab kisah ni menyebutkan Nabi dipayungi oleh awan. So masa Nabi jalan dengan rombongan tu, awan duk payung. Bahira tengok daripada atas gereja, dia tengok daripada jauh, rombongan ni bukan jalan-jalan orang sebab awan duk ikut. Awan duk ikutlah rombongan Nabi ni. So dia kata dalam riwayat ni kata Nabi ni bila penat dan sahabat-sahabat rombongan tu bila penat, mereka pun duduk sekejap. Bila duduk, ada satu pokok yang dekat dengan tempat mereka duduk tu, dahan dia menjala nak bagi teduhan dekat Nabi. Zahabi kata nak bagi teduhan apa lagi? Awan dah teduh dah. Pokok tu dikatakan dekat Jordan. Pokok yang dalam riwayat tu dikatakan dekat Jordan, dekat Mafraq. Saya pernah pergi sekali. Saya pergi tengok lah kan. Sebab masa tu saya ingat kisah tu sahih. Macam tu lah tuan-tuan, kita belajar kan. Zaman degree dulu, masa saya buat degree, saya pergi tengok. Ramai orang ikat tali-tali dekat pokok ni. Saya tak tahu untuk apa kan. Tapi maknanya pokok tu memang ada dekat Jordan dan diziarahi. Syekh Al-Buti pun pernah pergi pokok tu. Almarhum Syekh Al-Buti pun pernah pergi. Dikatakan itulah pokoknya. Tapi bila saya keluarkan kisah ni, saya kata kisah ni tak sahih. Ada budak-budak Jordan marah kat saya. Budak-budak Jordan ni dia marah kat saya lah, budak-budak Melayu. Dia kata ni geng-geng ni semua tak sahih belaka. Dan mereka ada sebahagian mereka yang menggelarkan pokok ni the living sahabi, sahabat yang masih hidup, kerana dia pernah tengok Nabi. Saya kata kisah ni tak sahih. Dan sebahagian mereka tak percayalah kat saya. Kan? Kerana mungkin saya pun tak open nak handsome, jadi diorang tak percaya kan. Tak open nak glamour lah, jadi diorang tak percaya. Baru-baru ni saya tak pasti, tapi ada saintis dekat Jordan tu buat kajian. Dia orang duk ziarah pokok tu kan, so dia buat kajian. Pokok ni duk berapa lama? Rupanya pokok ni hayat dia baru 400 tahun. Maknanya apa? Memang tak betul lah. 400 tahun tu. Kalau betul dia hidup zaman Nabi, pokok tu pokok Nabi, dah tentu 1400 tahun dah umur dia. Tapi baru 400 tahun. Cuma pasal apa orang kata pokok tu sebagai pokok Nabi? Memang nampak macam pokok tu pelik sikit lah. Sebab dia padang pasir, tiba-tiba ada satu pokok. Jadi adalah orang bayar hajat kat situ kan.
Dia macam pelik sikit lah. Saya tak tahulah yang ikat-ikat kain-kain ni orang ikat, saya tak tahu untuk apa. Tapi adalah ikat-ikat sikit-sikit. Jadi bila kata 400 tahun, maka orang mula percayalah. Saya kata kelebihan tu bukan pada saya lah, kelebihan tu pada Az-Zahabi, kerana dia lah orang yang mengkritik hadis tu, mengkritik kisah tu. Itu yang pertama. Maknanya canggah dengan akal lah. Pasal apa dahan pokok tu nak pergi teduhkan Nabi, sebab awan dah teduh. So Nabi nak duduk mana-mana pun tak kena cahaya matahari lah. Okay. Yang kedua yang dia kata, bila sampai dekat Syam, Bahira suruh dia balik kan. Bahira suruh dia balik. Sebab apa Bahira suruh balik? Sebab Bahira tengok di belakang Nabi ni ada tanda kenabian. Sebab Bahira tanya, siapa ayah dia? Abu Talib kata, aku ayah dia. Dia kata, tak boleh, dia, tak mungkin dia ada bapa. Dia mesti yatim kerana dia Nabi. Dia anak saudara aku, kata Abu Talib. Hantar balik, dia kata. Kerana nanti ahli kitab nampak, ahli kitab akan bunuh dah. Rombongan tu, rombongan Asyakhu Quraisy. Asyakhu Quraisy. Maknanya orang besar Quraisy bersama dalam rombongan tu dan melihat tanda kenabian Nabi. Kenapa selepas daripada Nabi diutus menjadi Rasul, kenapa Nabi tak pernah bangkitkan kisah ni depan orang Quraisy? Kenapa Nabi tak pernah cakap pada orang Quraisy, orang Quraisy, dulu tak ingat ke kamu masa kita pergi ke Syam dulu? Kamu tak ingat ke? Bahira kata, aku akan jadi Nabi. Inilah masanya. Nabi tak sebut. Kata Az-Zahabi. Bukan saya sebut, Az-Zahabi sebut. Nabi tak pernah bangkitkan isu ni pun. Dan Abu Talib, dia hantar Nabi balik seolah-olah dia percaya dengan kenabian Nabi. Kenapa dia tak beriman? Dan dia kata jangan bagi Nabi masuk ke Syam, nanti orang ahli kita akan bunuh. Tu Nabi pergi berniaga harta Khadijah, Nabi masuk. Nabi pergi dengan Maisarah kan, Nabi masuk. Kenapa Abu Talib tak halang? Dan kisah ni juga sebut, bila Bahira suruh Abu Talib hantar Nabi balik, Abu Talib tak mau. Bahira pujuk, Abu Talib kata, tak apalah, pergi balik. Dia bekalkan makanan, Nabi balik. Minyak dan roti. So Nabi balik. Abu Bakar pun hantar Bilal untuk teman Nabi. Ibn Qayyim dalam kitab dia Zadul Ma'ad, dia kata, Bilal mana ada lagi masa ni? Fakta sejarah, Bilal belum lahir lagi. Dan kalau dia lahir pun dia kecil lagi, baby lagi. Dan kalau dia lahir pun dia masih lagi belum berada di bawah pengawasan Abu Bakar. Abu Bakar beli Bilal masa dia diseksa. Lepas dia masuk Islam tu baru Abu Bakar beli dan bebaskan dia. So kisah ini dari sudut sanadnya pun problem, dari sudut matan pun problem. Jadi ia tidak sahih. Hadis Bukhari daripada Abu Zar, matahari mengelilingi bumi lalu bersujud di Arash. Kami bincang hadis ni. Nabi tanya, "Atadri ya Abu Zar, aina taghrubu syams?" Kan? Kamu tahu tak Abu Zar, di mana matahari terbenam? Dan Nabi kata dia akan sujud, dia tak akan terbit melainkan dengan izin Allah. Dia sujud dulu, bila Tuhan izin untuk dia muncul, baru dia muncul. Tuan-tuan, hadis ni yang pertama kita tak tahu Arash ni macam mana. Dan kita tak tahu cara sujud macam mana. Sebab kita sujud, memang kita sujud dengan kita letakkan kepala lah. Matahari sujud kita pun tak tahu. Jadi benda ni benda gaib. Benda gaib yang Allah Ta'ala bagi tahu matahari ni dia akan terbit lepas dia sujud dan dapat izin daripada Allah. Dan semua ni yang bergerak di atas planet ni semua dengan izin Allah. Jadi macam mana cara dia sujud, Allah Alam, benda-benda gaib. So kita beriman saja. Kalau kita nak tolak hadis ni pun tak boleh tak? Sebab banyak hadis yang sahih yang menceritakan tentang benda yang gaib dan dibuktikan zaman tu gaib dan dibukti sains dia benar. Hadis ni digunakan oleh geng-geng yang anti Bukhari. Ada seorang tu, Zakaria Ozon, dia tulis satu kitab, tajuk dia Jinayatul Bukhari, jenayah Bukhari. So dia kumpulkan hadis-hadis yang pada dia bercanggah dengan akal. Sebenarnya hadis ni bercanggah dengan akal tak tuan-tuan?
Canggah kan? Kita tak tahu dia sujud macam mana. Benda ni benda gaib. Kita tak tahu arasy tu besar mana. Sebab arah ni makhluk paling besar kan. Jadi kita bukan bercanggah dengan akal, cuma pelik pada akal. Bukan semua yang pelik pada akal tu bercanggah pada akal. So bila kata matahari sujud, ya. Okey, wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Zalika taqdirul azizil alim. Maknanya seolah-olah macam ayat ni kata, matahari itu berputar. Wasyamsu tajri, matahari bergerak li mustaqarril laha, dalam orbit yang telah ditetapkan untuk dia. Ayat ni tak kata matahari keliling bumi. Ayat ni kata matahari itu bergerak di atas orbit yang Allah Ta'ala telah tetapkan untuk dia. Dan memang matahari ni, memang dia bergerak. Dan semua planet-planet yang terapung di atas muka bumi ni, dia akan berputar. Ada orbit dia sendiri. Baru dia stabil. Kalau tak, dia tak akan stabil. Sebab matahari memang bergerak pun. Matahari tu dia ada orbit. So bumi pun dia ikut matahari dalam bergerak. Bumi pun ada orbit dan matahari pun ada orbit. Matahari dia berputar ikut orbit dia. Dah. Nabi kata aina taghrubu syam, di mana matahari terbenam. Nabi tak kata matahari keliling bumi, tak. Dalam hadis tu tak ada. Nabi tak sebut. Cuma kita faham gitulah kot. Zaman orang zaman dulu faham matahari yang bergerak. Apa pandangan tentang Syekh Ramadan Al-Buti ketika zaman beliau hidup menyokong Al-Hafiz Asad? Hafiz Al-Asad. Bukan Al-Hafiz. Hafiz Al-Asad. Saya bertanya guru saya, Syekh Sharaf Al-Qudah, Syekh Amin Al-Qudah. Dua orang ni sepupu, yang mana dua-dua ni merupakan anak murid Al-Buti. Bila kami tanya tentang pendirian Al-Buti bersama dengan Hafiz Asad, mereka mengatakan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada Tok Guru kami dan mengampunkan kesilapan dia. Dan Syekh Sharaf Al-Qudah antara yang hebat mengkritik Syekh Al-Buti walaupun tu guru dia. Dia kata, ramai orang kata, alah ini ijtihad berbeza. Syekh Sharaf kata, ini bukan ijtihad lagi, dah bunuh orang, mana ijtihad? Dia kata, ramai orang kena bunuh, takkan ini ijtihad lagi? Dia kata kesilapan Syekh Al-Buti kerana dia mengasingkan diri daripada gerakan-gerakan Islam yang berada di negara Arab. Ini yang disebut oleh Syekh Sharaf Al-Qudah, ketika mana dia rapat dengan Hafiz, dia tak ada orang yang berikan maklumat yang benar pada dia. So dia dapat maklumat tu tak benar. Dia dapat maklumat sebelah pihak. Jadi dia buat keputusan tu berdasarkan maklumat salah yang dia dapat daripada keliling dia yang menyokong Hafiz. Tapi dikatakan di akhir hayat dia, Allah Ta'ala alam, tapi begitu yang disebutkan oleh masyayikh kami, di akhir hayat dia dah mula hantar anak-anak dia pindah keluar daripada Syam pergi ke Turki, dan akhirnya dia dibunuh kerana Buti ni suara dia di Syria besar. Dan orang kata dia lebih berpengaruh daripada mufti yang selepas dia. Sebab dia pernah jadi mufti zaman ayah dia tu, Bashar Hafiz kan. Hafiz dia pernah jadi mufti. So dia pengaruh besar. So bila masuk Bashar lantik orang lain jadi mufti, tapi suara Buti masih kuat. Jadi mungkin di akhir hayat dia nak berubah, nak menyatakan sokongan dia pada rakyat Syria yang mana dizalimi oleh Bashar. Maka pada masa tu dia dibunuh. Jadi kita kata mudah-mudahan Allah Azza wa Jal mengampunkan dia. Kerana Buti ni pun bukan calon-calon orang jugalah. Kitab dia pun yang bermanfaat banyak. Kitab dia yang bermanfaat pun banyak. Jadi bukanlah tugas kita untuk menentukan sama ada satu orang tu di syurga ataupun neraka. Kita kata mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dia. Mudah-mudahan sumbangan dia terhadap Islam lebih besar daripada kesilapan yang dilakukan sekarang ni. Cuma kita katakan pendirian dia bersama dengan Hafiz dan pendirian dia bersama dengan Bashar itu pada ulama-ulama hadis tidak
tidak begitu tepat dan tidak benar. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan ni? Tak ada? Tak ada? Kau tak ada? Ada? Tak ada? Tak ada? Apa yang baik datang daripada Allah, apa yang buruk datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun, mohon maaf kalau saya tersilap kata, terkasar bahasa, dan saya juga minta maaf kalau penyampaian saya pada hari ini terlalu ringan. Terima kasih atas jemputan, dan saya doakan mudah-mudahan Ibnu Qayyim terus melangkah memberikan ilmu pada masyarakat yang bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ada masa berjumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairul jazaa wal fadil Dr. Ruzaimi. Tuan-tuan, satu pengisian yang sungguh-sungguh bermanfaat saya kira. Dan untuk mengelak daripada terlebih lajak daripada laju, jadi kita tambahkanlah ilmu kita insya-Allah supaya kita tidak terlalu bersemangat. Sampaikan fiqh dengan akidah pun kita tidak faham, lantas kesalahan kita boleh menjejaskan proses dakwah ahli sunnah kepada golongan yang masih belum faham insya-Allah. Jadi kita mengucapkan terima kasih. Mungkin insya-Allah kita akan jemput Dr. Zaimi untuk kuliah bulanan, kita akan bincang tengok insya-Allah. Mungkin sebelah malam ke, tengok kalau beliau senang. Dan itu saja insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.